Sebab saya ingat zaman saya belajar dulu saya ada pilihan on corporate tax, lepas tu audit, ada advanced audit and investigation. Sebab kalau zaman saya dulu dia ada audit 1 dengan audit 2, kita pecahkan. Okey, yang ketiga audit investigation adalah kita punya elective paper. Okey, setiap bidang tax ada satu paper elective, audit ada satu paper, accounting ada satu paper. Okey, FM pun mesti ada satu paper kot. So kita boleh pilih which one yang kita nak ambil. Itu mungkin kita orang akan bincangkan balik dengan kita punya jabatan. Okey, sebab makna tak semua orang boleh kena ambil company secretary. Okey, bermakna ada pilihan siapa yang suka buat tax mungkin dia boleh ambil additional paper untuk tax. Ya? Yelah tu lah, kita ni tak cukup, tak ramai sangat yang sebab zaman dulu bila kita add paper baru, tak banyak prosedur macam sekarang. Okey. Zaman dulu kan MIA pun, masa dulu ada tak MIA? Ada, tapi dia taklah seperti sekarang. Okey, lepas tu MQA dulu pun tak ada. Okey, ada yang jabatan pengajian tinggi pun tak ada dulu. Okey, semua under Kementerian Pendidikan. Okey, dulu. Lepas tu bila time Datuk Seri Idris Yusof bahawa dia pecahkan dua. Satu Kementerian Pendidikan, lagi satu pengajian tinggi. So dipecahkan. Yang sekolah menengah sekolah rendah berbeza dengan yang universiti. Okay, lepas tu barulah kita memang ada banyak sangat benda yang kita kena macam MQA 02, A01, ada banyak benda. So orang MQA pun akan datang setiap tahun untuk tengok kita punya silibus sama ada memenuhi ataupun tidak standard yang ada. Okey, yang masalahnya bila orang-orang MQA ni sentiasa bertukar-tukar. Macam menteri kita lah. Bila menteri bertukar, standard bertukar, prosedur bertukar. So kita baru nak adapt, macam dulu kita pakai SCGPA kan. SCGPA tu memang dah complete dah bagi saya. Okay, lepas tu bertukar lagi. So kita pun, lecturer pun banyak ada masalah yang kita kena settle. Okay, so macam you all lah sebab accounting student, betul tak? Macam dulu, macam standard biasa, so bila ada perubahan kena tukar. Bila company syarikat berubah, bertukar. So banyak benda yang you all kena update you all punya knowledge tu. Okay, tapi apa yang penting pun basic accounting tetap sama. Debit is debit, credit is credit. Okay, asset is asset, liability is liability, equity is equity. Okay, yang tu tetap sama. Okay, yang berubah adalah dia punya standard ataupun prosedur dia je. Yang basic tetap sama je. Okay, so untuk CSP, dah apa nak tanya tak? Sambil-sambil kita borak-borak, kalau ada masalah. Okay, kalau ikutnya untuk CSP, CLO1, overview of company dengan incorporation. Okay, dalam CLO1, CLO2, constitution, okay, meetings. Yang tu you all kena tengok betul-betul. Bila you all interview company secretary baru ni kan, bila you all discuss among you punya kawan-kawan you all, you akan dapati bahawa masalah lebih kurang sama je. Betul tak? Kan? Nak tambah share, and then bila director bertukar, director meninggal, betul tak? Sama je lebih kurang. Okay, lepas tu bila ada masalah, kena reading up. Okay, sama ada compulsory ke ataupun voluntary. Okay, cuma dia punya proses sahaja yang berbeza. Okay, yang tu juga kena ingat. Okay. Lepas tu tengok pasal director's appointment. Lepas tu dia punya removal, resignation. Okay, duties dia kena faham. Duties secretary. Okay. And then meetings. Okay. Lepas tu account and audit. Okay, lepas tu minta. Okay. Yang tu lah yang you all kena tengok betul-betul for your finance. Macam soalan yang baru ni pun yang hantar pada saya tu, you all boleh share among your group, among you all. Okay, boleh share dengan kawan-kawan.
Okey, tengok macam mana kawan-kawan jawab tu, tengok balik. Okey, bila saya tengok pun okey, maknanya baguslah bila you all betul-betul buat assignment yang last tu, bermakna you akan ingatlah okey apa-apa juga yang berkaitan untuk CLO3 tu insya-Allah. So boleh share dengan kawan-kawan. Okey? Madam, Ya. ada yang request Aha. CLO2 tu banyak sangat. Ada mungkin madam boleh perincikan sikit ke? Dah perincikan dah tadi. Okey, dia tak ada ulangan dia perinci sekali je. Saya dah perincikan tadi. Yang dengar, tak dengar, tak dengar. Okey, dia sekali je. Dia tak ada dua kali, sekali dah sebut dah tadi. Okay. Sambil-sambil cakap tu mana yang pay attention, dengarlah. Yang tak pay attention tu tak dengarlah. Dia macam audit lah. Okay, audit pun macam tu juga kan, ada banyak chapters kan, tapi bila yang kelas yang last tu memang dia kena attend untuk tahu yang mana satu yang kita orang akan sebut. Ada apa-apa nak tanya? Soalan? Sebab saya tak nak ambil masa banyak sangat semua. Kalau you all ada apa-apa masalah, tolonglah share dalam WhatsApp. At least bila saya jawab tu, kawan-kawan yang lain pun boleh tengok. Okay, kejap lagi saya akan share sikit soalan final yang lepas. Okay, tak sempat nak cari, tak jumpa. Okay, tadi duk cari tak jumpa. Yang Nabil tak apa madam. Tak jumpa saya, final yang lepas, madam hantar soalan final yang semi pun tak apa. boleh. Nanti 23 bulan saya hantar 2,5. Okay, you all tunggu. Okay. Boleh. Okay, saya cari tak jumpa kat mana. Nanti saya akan share lah nanti dalam tu. Macam soalan-soalan nama. Ni pun saya baru ajar kali ketiga ni, company secretary ni. Sem ni baru saya rasa macam nak buat soalan confidence sikit. Sebab sebelum-sebelum ni macam buat soalan pun macam selalu kena baiki dengan penilai. Yang sem baru ni cuma dia komen, dia kata kenapa tak masukkan juga soalan daripada CLO 1. Saya kata Allah, takkan CLO 1, 2, 3 nak masuk final kan, betul tak? And then dia tegur apa lagi yang nak soalan, alhamdulillah okey, tak ada apa, dia tak tegur langsung masuk soalan, alhamdulillah. Okey, cuma solution tu dia suruh saya perincikan sikit tu je. Okeylah soalan semi, alhamdulillah saya pun rasa lega dapat daripada penilai. Sebab sebelum ni selalu kena komen. Sebab kita kan bukan orang law kan, so kita buat soalan tu kita kena, orang kata apa, kena pandai lah. Buat soalan lebih kurang macam law, tapi cuma saya dapat bantuan daripada lecturer law juga, Puan Asiah. Dia dah lama mengajar sertifikat law. So soalan-soalan pun saya rujuk dengan dia lah. Okay. Kejap lagi saya share soalan past years. Saya bagi 2-3 soalan yang lepas. Okay. Untuk you all tengok. Dan saya ada salah satu tu saya akan bagi juga daripada solution untuk you all tengok macam mana cara nak jawab. Okay, satu soalan yang saya bagi solution, yang lagi 2 tu you all carilah sendiri. Okay, nanti boleh, nanti lepas tu you all boleh share dalam group. Okay, sebab tak boleh, sebab law ni dia tak macam nak kata kadang takut tersilap kita akan bagi soalan. Tak ada cakap banyak. Sebab dia tak lari. Kan tu saya kena berhati-hati bercakap. Kan, tapi yang dapat tangkap lah, insya-Allah. Kan, tapi saya tengok test baru ni pun yang skor, yang tak skor tu sebab dia tak detail dia punya penerangan tu. Sometimes dia buat sikit, pendek sangat penerangan. Macam contoh macam soalan katakanlah yang pasal soalan section D tu kan, yang pasal apa tu, Azhara tu kan. Dia tak jawab panjang sangat, seperti kalau you letak dalam masa 30 hari, lepas tu dia punya fee berapa. Bila detail tu dia akan dapat makan lebih. Tapi setengah-setengah tu Jah bagi tahu, nak saya buka A dengan B. A sebab dia lupa nak sambung dia punya lesson kan, betul tak? Yang A kan. Yang B dia nak tukar company secretary daripada Kuala Terengganu ke Kemaman, betul tak? Betul. Kan? Lepas tu yang B tu jawapan dia apa-apa pun dia kena cari company secretary yang memenuhi syarat, and then lepas tu dia akan bentangkan dalam AGM, and then pada masa yang sama dia kena settle semua hutang-hutang lama dia dengan company secretary yang lama. Sampai jawab tiga-tiga tu semua dapat full mark. Okay, simple je.
Sama juga dengan yang A tu. Yang A tu sebab dia lupa. So dia kenalah pergi pohon semula. Tak dalam masa 30 hari. And then dia kena bayar fee lagi berapa? RM50. Kalau tak bayar dia dapat, dia kena denda RM300 kan. Okay, so 3 poin dapat 6 lah. Lagi 2 poin lupa dah saya. Lagi 2 dia kena hantar kepada SSM. Dia kena pohon, kena isi borang. Yang keempat. Yang kelima dia kena bagi tahu dalam dia punya AGM. Cukup dia dapat 10 markah untuk DA tu. Dia yang tu tak kebanyakan dia dapat yang skor pun dapat 8. Tak ada yang dapat 10 saya rasa. Okey. Nanti Madam, hari saya kalau soalan yang macam macam tu, jadi maksudnya untuk cara jawab tu boleh tak kalau list down, maksudnya nombor 1 apa? tak apa, tapi at least tak ada masalah, tapi dengan syarat you kena explain lah sikit. Explain sikit lah. Kalau soalan tu kata state, kan, katalah 3 advantages, dia boleh state, dia boleh letak je point tu, 1, 2, 3. Tapi kalau dia kata discuss, describe, you kena explain. Tu cara nak teka soalan. Macam tu. And then kadang-kadang kalau you boleh bagi case conflict case dengan dia punya section, you akan dapat extra mark on that. Sebab kadang-kadang saya bagi sikit je. Kadang-kadang setengah saya tak expect you all ingat semua kan, sebab kita kalau company law kita boleh bawa akta, betul tak? Masuk exam kan? Tapi untuk company tak boleh masuk akta, company act tu. Kadang-kadang setengah yang bagi tu dah dapat extra mark kat situ. Dia tak adalah macam termaktub dalam markah kita. Okey, kadang-kadang ada setengah je. Markah setengah je untuk section berapa, kes apa. Macam tu. Okey. Lain? Soalan lain? Ini ada 74 orang je. 20 orang tak ada, missing kelas kita. Tak ada kan di kalangan kita yang kena apa tu? Kena COVID kan ataupun kena kuarantin, ada tak? Kalaulah tiba-tiba katakanlah, tapi kita minta jawab kepada Allah. Okey, kalau katakanlah tiba-tiba macam 2 hari lepas tu ada masalah ke apa, tolong WhatsApp saya dengan segera. Okey? Jangan on the day yang exam tu baru bagi tahu saya, sebab saya boleh bagi tahu dengan KPP ataupun TDA untuk you all sit exam tu selepas tu macam mana. Okay, jangan on the day tu. Kalau boleh, kalau on the day tu tak sihat sangat, make sure ada MC. Okay, tapi saya berharap semua orang sihat lah, insyaAllah, kita berdoa. Okay, biar semua orang boleh ambil exam. Sebab ni kalau you ambil biasalah pengalaman saya, kalau buat soalan ni, kalau soalan kali kedua tu lagi tough sebenarnya. Okay, kita doa, sama-sama doa insyaAllah. Kita nak tanya apa lagi? Chapter mana yang kurang? Okay, kalau macam sebab kalau kelas sebelum ni saya pakai buku Wolters Kluwer. Okay, buku tu memang detail compare dengan buku yang you all pakai baru ni. Tapi buku WK ni mahal sikit, dia 100 lebih. Kalau macam senior you all sebelum ni, dia orang beli, dia orang share, beli 3 orang and then dia photo state. Okay, tapi katakanlah kalau you memang lepas ni berminat to be company secretary, saya advise you all beli buku ni sebab dia memang detail, explain satu-satu. Dia siap dengan cases sekali. Kalau macam buku yang kita guna pakai baru ni tu, dia macam simple sangat. Okay. Buku apa Doktor? Wolters Kluwer, Guide to Company Secretarial Practice in Malaysia. Penulis dia Chia Fu Siong. Buku tu memang even company secretary pun sekarang pakai buku ni. Memang dia betul dia guide one by one. Especially kalau macam yang orang baru-baru nak jadi company secretary. Okay, macam buku kita yang biru baru ni tu dia macam simple sangat. Yang tu just untuk macam just basic knowledge je sebagai seorang company secretary. Okay, dia tak detail sangat. Okay. Soalan lain? Kalau tak ada soalan, saya nak dismiss kelas ni. Sebab rasa macam kesian pula you all. Doktor, Ya. nak tanya soalan chapter 12 sikit Doktor. Chapter 12, tajuk apa?
charge Sebab saya arrangement guna and buku baru ni. Ya, management apa? charge arrangement and restructuring. Restructuring. Lepas tu Okay. receivership. Receivership. Okay. Sebab saya Dia buku lain je. 399. Okay, kenapa tu? dia apa beza tiga benda ni, doktor? Sekejap, saya suka nak saya buku biru tu. Okay, chapter 12, charges, arrangement and reconstruction and receivership kan. Okay, charges, chapter yang 12 ni berkaitan dengan debenture. You all belajar accounting kan? Apa makna debenture? Hutang. Hutang. Loan stock. Stock semua tu kan? Okay. Okay, untuk yang registration of charges ni, okay, semua ni berkaitan dengan debenture. Okay, debenture dalam company, katakanlah ada tambahan hutang. Okay, you all tahu bahawa dalam company, okay, dalam company ni, okay, apa ni, bila kita tak cukup duit, kita boleh buat loan kan, loan dalam bentuk debenture. Okay, maksudnya bila syarikat tu perlukan duit tambahan, okay, bila dia perlukan duit tambahan, dia boleh borrow, dia boleh pinjam, okay, daripada mana-mana bank ataupun external sources kan, betul tak? Okay, so bila kita buat pinjaman, okay, sama ada pinjaman kita tu sama ada, kalau pinjaman ada unsecure dengan secure kan, betul tak? Apa beza unsecure dengan secure? Tanya accounting sikit ni. Apa makna secure dengan unsecure loan? Yang lebih ada beri keutamaan dengan yang kedua. Saya. Yang mana satu kita bagi keutamaan, unsecure ke secure? Secure. Secured loan. Kita beri keutamaan. Maksudnya kalau company kita bankrupt, tiba-tiba kita akan bagi yang secure dulu, bayar yang secure dulu. Betul? Is it true? Betul. Okay. Betul. So maksudnya, so bila kita company nak buat loan, okay, siapa yang ada kuasa untuk buat loan tu? BOD? Siapa? BOD. Okay, director kan? Okay. Okay, so kalau kita buat loan, katakanlah kita buat dalam bentuk debenture. Okay, debenture kita kena tahu debenture jenis apa. Okay, walaupun kita kata director boleh buat loan. Okay, kita kena faham debenture ada beberapa jenis kan debenture, betul tak? Kalau salah betulkan saya sebab saya lama dah tinggal FA. Betul tak? Debenture ada beberapa jenis. Ya, doktor. Ya, contoh? Ingat tak? Saya kena buka buku ni, doktor. Okey, katakanlah register debenture, betul tak? Ada tak register debenture, lepas tu apa lagi stock debenture ada tak? Ada. Ada kan? Okey, maksudnya kita director BOD akan berbincang. Okey, debenture yang mana yang kita akan buat. Okey. And then lepas dia orang discuss tu, sebab semua ni ada termaktub dalam company akta syarikat dalam section 173. Types of debenture, you boleh tengok dalam section 173. Okay, so bila nak buat loan, okay, dia ada dia punya prosedur dia. Okay, bila prosedur dia tu yang kita registration of charges tu. Okay, bermaksudnya dia kena bayar charge yang dikenakan. Okay, charge yang dikenakan oleh borrower tu kepada kita. Okay, proses nak meminjam tu. Okay, contoh katakanlah masa you belajar FA kan. Okay,
Biasa kalau company nak buat loan, okay, ada debenture, apa dia debit, apa dia kredit? Ditanya untuk accounting. Debit cash, credit, debenture. Debit cash, credit debenture. Okay. Katakanlah debenture tu kita kena bayar setiap bulan dengan dia punya debenture ada interest tak kelas? Ingat tak? Saya tak ingat lah debenture ni, saya lupa. Saya kena tanya you all. Ada Coupon ada saya. debenture tu macam mana cara kita as a company nak bayar? Katalah company A ni dia buat loan dengan bank A debenture. Okay, so dia kata dapat duit tu kita debit, cash, credit, debenture kan? Betul tak? Betul. Okay, and then bila kita nak bayar kepada borrower tu, apa dia debit, apa dia credit? Bayar coupon lah Doktor. Bayar. Debenture ni dia ada tempoh matang tak? Ada. 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 Lepas tu dia Ada. ada sertifikat tak? Ada. Ada kan? Ada. Okay. Maksudnya, bila sampai satu masa, okay, bila kita as a company secretary, kita kena simpan a copy of certificate of or registration of the debenture yang dibuat oleh company tu. Okay, so maksudnya sebagai seorang accountant, kita kena catat, betul tak? Dapat duit sekian-sekian, okay, siapa kita punya borrower. Tapi dalam tugas seorang company secretary, dia kena simpan segala sertifikat, okay, yang dibuat oleh company tu. Okay? Boleh faham tak? Boleh Doktor. Okay. Sebenarnya dokumen dia lah Doktor. Dokumen. So sekarang ni bila kita yang apa yang Ashraf tanya tadi, maksudnya sebagai seorang company secretary dia kena tahu. Dia kena berapa charge yang dikenakan, bila matang. Sebab tu dalam page 290 types of charges require registration. Maksudnya ke semua yang 1 sampai 10 ni, okay, to be registered with the registrar. Maknanya kita kena register dengan SSM. Maknanya apa-apa loan yang dibuat semua dalam pengetahuan SSM. Itu maksud dia. Boleh Ashraf? Maknanya kita apa-apa loan yang dibuat oleh company tu, okay, oleh company tu bermakna SSM tu tahu, semua dia ada record. Sebab tu kadang-kadang bila company tak boleh bayar, okay, kita boleh SSM boleh arahkan compulsory winding up. Dia faham tak maksud saya? Compulsory adalah atas court order kan. Maksudnya dia dah tahu company tak boleh bayar. So court order biasanya daripada SSM. Sebab dia bukan voluntary daripada member ataupun ahli dalam syarikat tu ataupun daripada creditors. Itu maksud dia Ashraf. Boleh tak? Sebab tu dia berbeza makna charges lain. Lepas tu receivership. Okay, receivership ni ada orang. Dia kalau compare dia dengan liquidator lain. Apa dia liquidator? Ingat tak? Orang luar yang nak masuk dalam. Okay, dia. Receivership? Orang dalam tak silap saya. Orang dalam yang untuk mengurus, ya, betul. Okay, tu dia adalah dia punya different antara receivership dengan liquidator. Okay, kalau dalam buku Walter Kluwer ni, sekejap saya baca dia kata, saya baca dia punya explanation on receivership. Sekejap saya lupa. Okay. Dia kata receivership is appointed to safeguard the interest of debenture holders in the enforcement of the security for their loan. Bermakna kita akan lantik receiver ni adalah mereka yang yang akan safeguard the interest of debenture holders. Siapa debenture holders? Company ke borrower? Borrower kita, company apa yang bagi loan tu. Siapa di debenture holders? Creditor. Debenture holder adalah kreditor kan yang bagi pinjam pada company kan. So sekarang ni adalah mereka yang kita akan lantik untuk menjaga kebajikan pemberi pinjam tu. Okey? Boleh. Kalau liquidator pula,
Anybody nak tolong ke? Apa dia makna liquidator? Siapa nak Kalau tolong saya? liquidator orang luar yang dilantik sebagai yang dilantik untuk menguruskan winding up punya urusan. Urusan. Okey. Dia kira macam financial assistant jugalah. Maksudnya macam maksudnya gini, kalau liquidator ni muncul, itu adalah proses winding up. Dia faham tak? Faham? Kalau winding up tak muncul, kita hanya lantik receiver sahaja. Itu beza dia. Okey. Okey. Sebab kalau liquidator masuk, company, member of company tu dia punya segala dia punya tugas dia semua beku tak silap. Ya, betul. Sebab dia punya fungsi liquidator ni adalah untuk tengok obtain dia punya company punya properties, asset dia kan. Tak nak tengok macam mana berapa yang dia boleh bayar hutang semua-semua tu, itu adalah tugas liquidator. Okey. Boleh Ashraf? Boleh doktor. Okay, Betul yang arrangement dengan restructuring ni sama je kan maksud dia? Sama je, arrangement dengan reconstruction, dia nak reconstruct balik. Okey. Itu proses. Okey. Lagi orang lain? Okay, katakanlah lepas-lepas ni you all study and then ada tiba-tiba tak faham apa-apa, you all boleh je WhatsApp kat saya. Okay, saya cuba jawab. Okay, kalau masih study tu tiba-tiba ada sesuatu yang you all tak faham, okay, you all muskil, okay, you all boleh WhatsApp, saya akan tolong jawab insyaAllah. Okay. Orang lain? Senyap je orang lain? Ashraf dengan tu je, Nabila je cakap. Omar mana Omar? Okay, assignment subjek lain semua dah settle ke? WIP doktor. WIP tu apa? Work in process. Ingatkan ada subjek baru WIP. Fikir kita yang CSP dah settle semua, alhamdulillah dah settle dah. Sebaik saya minta awal. Okay, kalau minta minggu akhir memang minggu ni baru buat. Okay, sebab tadi pun masa meeting tadi pun ada orang dah cakap ada student-student yang pening lah sebab dia orang komplain, dia kata dia orang tak dapat DCI lah, tak tahu apa ni dia punya schedule. Okay, sebab kita dah settle kan, kita punya teaching schedule sudah nampak bila nak hantar, bila nak test quiz kan, dah ada dalam tu kan. Okay, kalau tak ada apa-apa saya saya okay. Yang dekat bahagian chapter 13 ada satu soalan pasir tu dia pasal voluntary winding up, tapi dia ada mention asalnya dia voluntary winding up by creditor, tapi tapi ada one of creditor ni dia tak setuju, so dia issue untuk winding up by court, tapi dia tak notify, dia tak notify pada court. Dia notify pada company kot tak silap. So kalau macam tu adakah lepas tu dia seek untuk petition lah, creditor tu dia seek untuk petition untuk winding up by court. So agak-agak dia layak tak? Maksudnya petition tu boleh court boleh terima ke? Dia macam ni. Sebab kalau kes-kes yang macam ni sekarang ni, siapa yang ditimbulkan dulu? Creditor kan? So kita guna voluntary je lah. Sebab kalau yang compulsory ni memang straightforward, court yang akan decide. Court yang arahkan. Bukan decide, court yang arahkan untuk winding up. Okay? Tapi dekat yang section 464 tu dia cakap boleh petition by of winding up tu that whether it's not being one the court ataupun okay, bila katakanlah macam yang Nabila tanya tadi kan, okay, katakanlah memang tak boleh settle, voluntary creditor tak boleh settle, okay, boleh kita minta court yang ambil alih. Okay,
tak boleh settle tu maksudnya macam mana madam? Maksudnya dia macam dia bergaduh isu-isu yang tak dapat nak diselesaikan, yang tak dapat diselesaikan. So dia still bergaduh juga. Okay, last kali kita boleh minta untuk court untuk take over Winnie Up ni. Okay. Okay. Oh, jadi doktor dia kena ramai yang terlibat doktor? Ya. Sebab tengok kat bawah tu, the court shall not, where a company is being wind up voluntarily, make a winding up order unless the court is satisfied that the voluntary winding up cannot be continued. See? Maksudnya, bila dia komplain, kreditor tu komplain juga, court pun tengok, okay, dia puas hati baru betul, memang tak dapat menyelesaikan masalah antara kreditor-kreditor ni, barulah maknanya court akan take over. Itu maksud dia. Ada kat bawah tu. Periga kat bawah tu, bawah the winning up by court tu. Tapi biasa kalau winning up by court ni adalah berkaitan dengan prosedur yang tak dipenuhi biasanya. Dia tak isi borang betul-betul, ataupun syarikat ni lesen dia mati, dia tak sedar, tiba-tiba ke bankrupt. Biasa kebanyakan yang court order yang kes-kes yang melibatkan documentation. Okay. Adalah dalam page 363, 364 dia bagi tahu winning up by court kenapa. Okay, macam yang nombor 3 dia kata the company does not commence business within a year from its incorporation. Maksudnya itu bukan daripada sebab member ke ataupun kreditor kan, sebab company itu sendiri. Okay, dia tak buat business pun maksudnya. Okay, dia set up company tapi dia tak buat business. Okay, so katakanlah lepas 2-3 tahun dia tak bayar dia punya yuran, company secretary complain. So court boleh take over. Nombor 4 tu, the company has no member, tak ada orang pun. Company tu mungkin ditubuhkan untuk saja-saja je kan. Macam dormant company, contoh macam dormant company. Kadang-kadang setengah-setengah orang tu dia sengaja je set up dormant company. Okay, tiba-tiba beberapa tahun dia find out bahawa transaction ada tapi orang tak ada. Okay, itu banyak. Kebanyakannya company-company yang macam tu, company-company yang ada black money, duit yang dia nak cuci. Dia panggil apa tu? Nak cuci duit tu dalam pasaran money kita. Laundering. Money laundering, ya. Money laundering. Okay, yang tu kebanyakan dia banyak company-company yang akan set up business. Okay, tak ada member dan dia kadang-kadang member 2 orang, sleeping partner je pun. Tak buat apa-apa pun, tak ada audit, tak ada apa-apa kan. Nanti, selepas 2-3 tahun bila SSM find out, dia pun minta court untuk winning up. Guna compulsory winning up. Sebab kalau macam syarikat-syarikat tu, kebanyakan syarikat-syarikat gangster tu. Okay, sebab kalau zaman-zaman dulu, lecturer saya pernah cerita, zaman-zaman dulu, setengah-setengah company tu kan, dia orang set up company, tapi kan just jual macam benda-benda yang basic je. Contoh hari tu dia cerita ni, dia jual ni, mesin penimbang tu, macam kita di pasar tu kan, yang bulat tu kan, nak beli udang ke ayam ke, dia pun timbang sekilo kan, yang bulat tu, yang dacing tu kan, yang macam dacing tu kan. Okay, tapi dia tengok-tengok bila kita buat account dia ada transaksi yang beribu-ribu. Yang tu kita expect syarikat yang memang buat money laundering. Yang lebih kan madam. Ya. Kalau kita tengok contoh macam ni yang paling simple, you as a accountant. Okay, you pergi kerja kat satu company tu kan, you tengok kan dia punya paid up capital kan 10,000 contoh 10,000. So you kerja kan, tapi you pun bila you buat account ni kan, at the end of the month tu tengok-tengok transaction sales 2 juta, 3 juta, tengok-tengok paid up capital 10,000. So you rasa pelik tak? Takkan small company macam ni dia ada transaction berjuta-juta kan, macam tu lah. Biasa company yang macam tu memang money laundering punya company lah tu. Ada satu cerita baru dekat TV pun, cerita pasal money laundering dekat madam. Ya, cerita apa? Scammer madam. Oh, scammer. Tu you boleh tengok lah scammer tu. Tengok macam Dia mana. banyak tengok dari situ lah, macam dia cerita pasal
money laundering itu pasal crowdfunding semua tu. Dia macam term yang bagi saya baru lah mungkin sebab tak banyak sangat membaca. So daripada situ kita pun acknowledge lah benda-benda proses macam dia ni. kan macam mana kan. Example dia macam mana. Baguslah tu. Okay. So as a company secretary, you kena advise lah. Kalau kamu dilantik sebab katalah tiba-tiba company tu kena court order, hantar surat kena winding up. So you as a company secretary kena bertanggungjawab lah kenapa you tak advise you punya director. Sebenarnya benda ni salah, ke tak? Sebab you as a company secretary sebagai penasihat dia. Okay? Kira kalau company tu terlibat dia kira bersebahat lah madam? Yelah, betul lah sebab you tak menjalankan tugas you yang betul. Sebab tu kita nak jadi company secretary pada mana-mana company kena baca betul-betul dia punya constitution. Company tu tengok-tengok baca constitution adalah syarikat menjual beli barang pakaian contoh. Tengok-tengok lepas tu syarikat tu bukan jual beli baju pun tapi dia jual beli kereta, jual beli rumah, tak boleh lah. Sebab dalam constitution okay, kita akan state apa bisnes yang kita akan buat. Kalau salah kat situ, salah lah maknanya. You as a company secretary kena advise tak boleh ni. Sebab tu bila setiap kali kita nak upgrade kita punya bisnes, kita kena hantar surat pada SSM. Okay? Bukan suka-suka hati kita je. Maksudnya kita rasa hari ni, bulan ni rasa nak jual kuih. Bulan depan, malahan nak jual kuih, rasa nak jual baju. Okay? Lepas tu bulan depan tu rasa nak jual telefon. Tak boleh. Dia kena state apa yang ada dalam constitution. Okay? Boleh faham? Oh, okay doktor. Bermohon lah tu. Ingatkan boleh ikut suka ya. So kalau ikut suka. Boleh kena compound. Kalau ikut suka kan kita tak payahlah bayar banyak-banyak ke SSM. Suruh ambil yang 4 saudara tu share ramai-ramai. Bisnes dia ramai-ramai. Macam mana SSM nak dapat duit? Kerajaan nak dapat duit kalau boleh macam tu, share macam tu. Betul tak? Aduh. Siapa tinggal dekat Bukit Besar? Ada tak? Tak ada. Kita orang kena PKPD. Aduh. Stres. Okay, lain? Nak tanya? Orang lain? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, kalau tak ada, so kita jumpa hari Rabu. Kalau sehari dua ni bacalah apa-apa yang patut. In case ada apa-apa nak tanya, boleh tanya on hari Rabu. Kalau tak ada pun, saya akan bagi you punya carry marks. InsyaAllah. Okay? Ya doktor, boleh doktor. Okay, so so thank you. Okay, insyaAllah kita jumpa hari Rabu. Okay, take care semua. Okay, Assalamualaikum. Good luck. Selamat belajar. Okay, terima kasih madam. Sama. Thank you madam. Welcome. 23 hari bulan Rabu ni kita jumpa balik. InsyaAllah. Okay. Omar nanti kena belanja tau dengan cerita MC Plus dapat tu kan. Bagus kan? Alhamdulillah. Anak-anak madam masih MC Plus lagi ke? Masih join MC Plus. InsyaAllah. Nanti banyak program nanti madam. Ya, insyaAllah. Itulah kata kan, ramai kan dapat straight A kan? Baru ni kan ramai yang dapat straight A. So kita orang ada reward dekat student-student yang baru punya batch pula. Ya, Alhamdulillah. Nanti dekat dia orang. Ya, Alhamdulillah. Syukur. Anak madam SPM ke tahun lepas? Bukan ke? Tahun ni. Boleh. Nanti lah paling best sekali sebab banyak sangat program yang kita orang tengah dalam di. So saya pun nanti banyak kerja nak kena buat time cuti SEM nanti. Ya, Alhamdulillah. Okey lah tu. Kan, tolong dia orang. Tapi itulah sebab tahun ni kan SPM bulan 3. Betul yang dia orang pun macam risau sebab bukan apa dia orang takut nanti kan bila buka asrama dia kena balik asrama tak boleh nak join MC Plus. Betul. So tak tahu lagi macam mana madam. Kita orang pun tengah cuba yang
sampai PKP ni dulu kan, yang sampai Julai. Ya, sampai Julai ni. So, kita orang yang cikgu-cikgu semua ni kalau boleh kena cuba buat yang terbaik punya syllabus lah. Maksudnya kalau boleh buat extra class, kita orang kena buat extra class. So Ya, kejar masa. Kejar masa kan. Tapi dia orang pun macam kelas PDPR ni, lepas tu malam cikgu dia orang buat kelas, memang nampak tak tahulah macam mana dia orang. Tapi syllabus masih sama ke? Saya pun banyak juga student yang kata, "Sir, macam mana ni sir, cikgu saya nak buat malam." Ya, betul. Ganti waktu tu kan, sepatutnya kan PDPR pagi kan waktu. Ya, betul. Ni sampai petang ni, PDPR betul malam ada lagi extra class. So sebab tu yang MC Plus ada free yang boleh replay button tu, maksudnya lepas PDPR tu entahlah macam. Saya pun tak tahu macam mana nak tu. Kesian kat student saya juga, ada certain student yang tak boleh masuk bab-bab. Lepas tu dia punya syllabus masih sama ataupun dikurangkan syllabus? Untuk account? Account kita orang dah sama dah madam dengan MFRS baru semua tu. Ya. Maksudnya kita orang dah tak pakai, dulu kan kita panggil pengutang, debtors, creditors kan. Ya betul. Kita orang dah pakai account belum bayar, account belum terima, inventory. So kiranya nanti student masuk guna US syllabus lah ni, tak guna kira kalau gitu kan. So kiranya dah memang sama dengan degree. Sebab dulu kan waktu saya masuk awal-awal tu kita orang pakai pengutang, lepas tu tiba-tiba masuk degree, account receivable semua. Ya betul, kita orang menggunakan account receivable, account payable terus. So SPM sekarang punya syllabus dah sama dah. So macam bab-bab yang tak penting dah dibuangkan dah. Kita orang alhamdulillah. Ratio tu banyak, ratio sama macam degree semua tu. So macam saya pun cakap lah, korang belajar BM betul-betul, nanti masuk degree just tukar BI je. Korang betul. Boleh, insyaAllah boleh je kan. Tapi masalahnya kalau macam prinsip account dah tu, saya cuma risau dia orang punya fizik, kimia dengan ACMAC tu. Betul lah. Dia kena kurangkan syllabus sebab dia orang dah tahun lepas dah PDPR, tak pergi sekolah. Tahun ni lagi macam ni kan. So macam unfair lah untuk dia orang untuk belajar semua syllabus yang ada, betul tak? Betul madam, lepas tu dia orang kan SPM format baru. Ya betul. First batch macam account dari 2018 dah. So kita orang subjek yang selain pada account, perniagaan dengan perdagangan je yang baru. So cikgu-cikgu MC Plus semua ni pun banyak yang tak tahu macam mana, sebab format tak tahu macam mana. SPM dia orang lah batch pertama yang akan bagi tahu. Tu lah dia orang risau. Especially ni paper PKA. PKA stand apa dia? Liang. PKA apa dia? PKA. Mari kat sini, apa PKA yang sekolah teknik ambil PKA, apa PKA pun yang tu lagi best. In Malay, apa dah? Pengajian kesejahteraan awam. Buku, even subjek tu, buku revision pun tak ada. Madam, subjek tu sebab sikit sangat student yang ambil. Ya, yelah, tapi sikit sangat yang ambil, tapi masih ada student yang ambil, betul tak? So sepatutnya kena compile lah, betul tak? Betul-betul saya betul tu. Dia baru ni kan minggu lepas siap beli buku dekat Shopee yang form 4 punya buku teks. Jadi susah saya kata, tak apalah adik, buat je lah usaha, tawakal lepas tu. Betul. Kan itulah. Yang bila kena extend kan yang SPM tu kan madam, bulan 3 tu kan. So kita orang pun macam alah, lepas tu sampai bila kita orang nak tahu format SPM macam mana, sebab tengah nak kena tunggu habis SPM dah baru boleh dapat format dia yang macam mana keluar exactly KSSM punya syllabus. Yalah kan, kalau ada apa-apa info Omar just bagi tahu lah kat saya. Boleh madam, nanti saya WhatsApp je lah kalau ada seminar apa-apa saya boleh. Adik-adik kawan-kawan adik-adik kawan-kawan Omar tu bagi tahu lah, bagus sebenarnya MC Plus ni. Mesti ada adik-adik kawan-kawan yang kelas kita ni ambil SPM kan? Ada. Daripada sampai form 5 tu kan Dr. Yati punya anak pun masuk juga. Okay. Alhamdulillah lah kalau macam tu kan. So thank you very much Omar for your information. Welcome. Okay, thank you. Okay, yang lain pun good luck Omar pun good luck. Okay, sambil-sambil tu pun ingat nak ambilkan degree you, okay? Ya betul, madam. Okay. Saya doakan insya-Allah semua berjaya. Okay, Assalamualaikum. Salam.